Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Sinopsis, beri. Bermaksud menyampaikan sesuatu kepada seseorang sama ada untuk digunakan atau disimpan demi suatu keperluan. Begitulah kitarannya apabila kita hidup bermasyarakat. Saling bantu-membantu, memahami antara satu sama lain, dan sentiasa bersedia untuk menerima serta memaafkan sekiranya berlaku sebarang selisih faham. Namun, masih ada lagi persefahaman di antara sesama kita? Masih wujudkah lagi rasa kemanusiaan di kalangan kita? Atau kini sebenarnya hidup kita lebih bersikap individualistik? Buatlah baik berpada-pada, buat jahat janganlah walaupun sekali. Cuaca sekarang begitu sukar dijangka. Sekejap cuacanya panas terik, dan tiba-tiba hujan di petang hari. Ianya tidak ubah, seperti kehidupan kita yang tidak selalu mudah. Ada kalanya hidup ini akan melalui dugaan yang tidak terjangka. Jadi, adakah kehidupan anda sentiasa bahagia? Apa yang telah kamu lakukan nih? Hah? Sekarang kamu keluarkan apa yang ada dalam poket suara kamu. Keluarkan! Cepatlah! Lihat! Kamu coba mencuri obat ini di kedaiku. Apa yang kamu mau buat dengan obat ini, ha? Cepat! Kecil-kecil siapa yang mencuri? Nanti kalau sudah besar, siap-siap jadi perompak. Mau sabar, Mary. Jangan dimarahi budak ini begitu. Adik, kenapa adik buat macam ni? Mencuri adalah perbuatan yang salah tau. Bubut itu untuk ibu saya. Oh, ibu kamu sakit. Ibu saya sering sakit. Dia sering tidak makan karena kami tidak mampu untuk membeli makanan. Lain kali jangan mencuri. Kerja dan usaha. Cari duit untuk beli makanan tempat. Berarti tak baik cakap macam tu, nak. Sekarang ni, ambilkan bapak sebungkus sup ayam dan 2 bungkus nasi. Cepat sikit. Nah, ambillah makanan ini. Berikan ibu makan, ya. Ingat, nak, buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Kamu memang seorang anak yang baik. Teruslah menjaga ibu kamu sehingga sihat, ya.
Pak Musa adalah begitu mulia. Kadangkala kita merasakan yang bahwa hidup kita ini serba kurang atau sering bermasalah. Tetapi tidaklah kepada Pak Musa. Sepanjang 25 tahun berniaga, secara kecil-kecilan, beliau tetap orang yang pemurah. Lihat! Tidakkah itu satu yang begitu mulia? Namun seperti yang saya katakan tadi, hari tidak akan selalu cerah. Tiba-tiba, dalam dia. Pak Musa sakit kah? Pak Musa sakit terluka. Sekarang dia di mana? Siapa yang hantar dia? Pak Musa baik, orangnya kesian orang tua itu. Pak Musa okey kah? Dia macam mana? Apa yang telah berlaku sebenarnya? Jangan diam-diam, bagi tahulah aku. Pak Musa baik orangnya. Saya pergi macam mana nak tolong dia? Pak Musa sakit kah? Pak Sekarang Musa dia di mana? Siapa yang hantar dia? Pak Musa okey kah? Dia macam mana? Pak Musa baik orangnya. Saya pergi macam mana nak tolong dia? Melati, bapa kamu mengalami darah pegul di dalam kepala dan itu menyebabkan bapa kamu terkena major stroke. Satu pembedahan perlu dilakukan dan Melati jangan risau. Saya akan melakukan yang terbaik untuk merawat bapa kamu. Cuma pembedahan ini akan memerlukan kos perubatan yang akan tinggi. Dugaan yang datang ini telah menyebabkan Melati sedih dan buntu. Ini kerana duit simpanan bapaknya selama ini masih tidak mencukupi untuk menampung kos perubatan yang begitu tinggi. Sehingga kan Melati berikhtiar untuk menjual gerai milik bapaknya untuk menampung kos perubatan itu. Sebagai seorang manusia, kita perlu tabah dan bersabar apabila menerima dugaan atau masalah. Kerana setiap masalah yang datang itu ianya adalah ujian bagi kita untuk bertindak dengan matang. Setiap masalah yang datang pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Percayalah.
bapak saya. Saya perlu berjumpa dengan orang itu untuk berterima kasih. Sebenarnya, saya yang telah membayar semua kos perubatan bapak kamu. Dan saya telah melunaskan semua hutang saya terhadap kamu berdua. Hutang? Ya, betul. Saya ingin membayar sebungkus sup ayam, 2 bungkus nasi, serta sepaket panado dan sebotol ubah batu yang bapak kamu berikan pada saya 25 tahun yang lalu. Demi untuk memastikan saya dan ibu saya dapat makan pada hari itu. Itulah hutang budi yang perlu saya balas kembali. Jadi, kamu Syekh? Ya, saya lah budak lelaki yang bapak kamu bantu ketika itu. Semenjak hari itu, saya telah berusaha keras. Untuk membalas nasi keluarga saya telah belajar dengan bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang doktor, agar saya dapat merawat ibu saya apabila dia sakit. Dengan segala usaha, saya telah berhasil. Tetapi, apabila saya menerima seorang pesakit lelaki yang telah datang ke hospital dan mengalami sakit yang begitu kritikal, dan dia adalah bapa kamu, maka saya terpanggil untuk berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan nyawanya seperti mana bapa kamu yang telah menyelamatkan nyawa ibu saya yang sedang sakit ketika itu. Dan sememangnya, inilah bertanggungjawab seorang doktor, yaitu memberi rawatan dan menyelamatkan nyawa mereka yang sedang sakit. Saya masih ingat kata-kata bapa kamu, buat baik kepada badan, buat jahat jangan sekali. Dan itulah yang telah menjadi teladan saya kini. Terima kasih, Bapa! Syekh. Kamu memang seorang anak yang baik. Demikianlah berakhirnya cerita bapak saya, Dr. Syeng, Pak Musa dan Melati. Sesungguhnya, setiap pemberian yang ikhlas itu pasti akan dapat pembalasan yang baik kepada si pemberinya. Hai, kenapa lah tanganku? Aduh, sakitnya tangan saya terseliu. Bengkak pula tu. Aduh. Makcik Mary, mari saya bantu makcik bertemu dengan bapak saya, Dr. Syeng. Hah? Dr. Syeng? Tak nak lah. Nanti dia akan patah-patahkan tangan saya pula. Kenapa pula makcik? Sebab dulu makcik pernah memarahi dia sebab mencuri ubat di kedai makcik. Usah dikenang cerita lama tu makcik. Papa saya pasti bersedia untuk memberi rawatan kepada makcik. Percayalah, sebab dia kan seorang dokter yang baik. Persilakan grup pakaian Air Laura, grup Rosaria, seterusnya pelakon pembantu Nur Afrina, Nur Kalisha, Nur Hazira dan Muklis. Pelakon utama Nur Danila sebagai pelatih kecil,
sebagai Pak Musa, Brandon sebagai Chef Besar, dan Iman Azalia sebagai Narrator. Manager pentas Darlin dan pengarah Amira Wafia.